Yes. Macam mana? Dah boleh kita mulakan, insyaAllah. Ya. Jamaah dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah, teman-teman yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada pagi satu hari bulan Syaban pada hari ini. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Sekaligus ia memberi makna kepada kita bahawa kelas pengajian kita ini akan berakhir pada bulan Syaban ini, ya, sebab lumrahnya sepanjang Ramadan kelas-kelas kita ditiadakan. InsyaAllah dalam 1-2 hari ini pun pihak Majlis Ugama Islam akan ada media coverage berhubung dengan Ramadan akan datang nanti, insyaAllah. Khabar Tuan Tarikh, Masya Allah. Imam Masjidil Haram kalau tengok ente punya jubah ni, dia cemburu, insyaAllah. Kita mulakan insyaAllah dengan Ummul Kitab, dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah kita dalam menghayati surah Al-Ma'un, kita telah pun menghampiri ayat yang terakhir. Dan sekaligus bermakna insya-Allah mudah-mudahan kita dapat mengkhatamkan surah Al-Ma'un, dan insya-Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan menghayati surah yang seterusnya, insya-Allah. Baik, ayat yang ke-7. Setelah kita sama-sama hayatinya, jamaah yang dirahmati Allah, ciri-ciri orang-orang yang dikatakan yukadzibu biddin, pendusta agama. Ciri yang terakhir dalam surah Al-Ma'un ini, Allah menjelaskan orang yang tidak memberi sedikit pun pertolongan kepada orang yang berhak mendapatnya. Wa yamna'unal ma'unah. Kita perbahaskan ayat ini insya-Allah. Sebelum ada sedikit perbincangan berhubung dengan ciri orang-orang yang dikatakan yukadzibu biddin di penghujung nanti jika diizinkan oleh Allah. Perkataan wa yamna'una asalnya adalah bermakna menegah, mencegah, ataupun menghadang atau menghalang. Itu semua maknanya wa yamna'una.
Namun ianya dikembangkan kepada makna yang dihuraikan oleh para mufassirin kita, tidak melakukan sesuatu perkara sedangkan ia wajib melakukannya. Sebelum kita pergi kepada makna yang diperkembangkan, dilebarkan, perkataan yamna'una akhirnya membawa maksud kepada, mungkin sebagai contoh, Tuan Haji Tarikh kita nak melakukan sesuatu perkara, lalu saya mengusahakan pelbagai cara yang mana akhirnya Tuan Haji Tarikh kita tidak dapat melaksanakannya. Umpamanya lah, beliau nak pagi-pagi Isnin ni nak datang ke masjid kampung Siglap. Jadi saya cuba nak yamna'una, saya cuba nak mencegah beliau dari datang ke masjid kampung Siglap. Pertamanya saya malam semalam lagi dah call beliau. Macam besok kita pagi-pagi kita jom kita pergi sarapan ke apa ke umpamanya. Kat mana? Gelang ke apa ke umpamanya. Kali beliau katakan Gelang pasar tutup umpamanya. Tak dapat. Saya usahakan cara yang lain. Mungkin nak pergi sarapan tak boleh. Jom kita jumpa Tuan Haji Sari kita umpamanya. Sebab beliau lambat sikit. Jadi saya ajak beliau ke satu perkara yang lain, yang mana akhirnya beliau tertegah, tercegah, terhalang untuk datang kemari. Apa yang saya lakukan adalah tergolong dalam perkataan yamna'una. Dibuat sama ada cara halus ke, cara kasar ke, cara menghalang ke, cara marah ke, whatever cara. Akhirnya orang yang nak buat sesuatu perkara, sama ada baik atau tidak dapat laksanakan di akhirnya. Maka saya berjaya yamna'una. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah bersabda, kalau tak betul, besok tolong betulkan. Nabi katakan, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah saudara kamu yang melakukan kezaliman ataupun yang dizalimi. Para sahabat menjawab, yang kami tahu, kita bantu bila mana saudara kita itu dizalimi, dianiaya. So bagaimana kita dapat mencegah ataupun dapat membantu saudara kita yang melakukan kezaliman? Nabi kata, tahjizhu, dalam satu riwayat, au tamna'hu, daripada perkataan yamna'un, tamna'hu minaz zulmi fa inna zalika nasruhu. Kamu cegah dia, tegah dia, halang dia daripada melakukan kezaliman, dengan yang demikian kamu telah membantunya. Jadi perkataan cegah tegah tu apa saja. Hatta at the end pun, kalau saya memesongkan Tuan Haji Tarikh ni daripada datang kemari dengan sengaja saya pancitkan kereta beliau ke apa ke, umpamanya whatever lah cara, maknanya akhirnya beliau terhalang. Inilah yang dilakukan oleh yukadzibu biddin, yang yamna'unal ma'una, tidak melakukan sesuatu perkara sedangkan ia wajib melakukannya. Sama ada dia buat dek saja ke, ataupun dia sengaja menyibukkan perkara lain daripada yang sepatutnya dia tolong, dan apa jugalah. Tentang soal how to, menggunakan cara bagaimana, itu another issue. Tapi yang akhirnya adalah yang nak dibuat itu tertegah, tercegah. Dan tidak merasakan apa-apa apabila melihat orang-orang yang memerlukan meminta pertolongan.
Dia tak rasa sikit kesian pun, tak rasa peduli pun, dan sebagainya. Umpamanya dapat poster macam baru-baru ni, kita punya cikgu besar dan tahu nak respond untuk apa? Untuk iftar Ramadan dan sebagainya. Umpamanya lah, nampak saja kan poster macam ni, delete. Umpamanya. Tak forward tak apa, tak sumbang tak apa, at least you baca lah. Apa dia? Membebel bermanda baca. Ni. Oh, dia dah delete, dia bebel. Lagi teruk daripada yamna'un al-ma'un. Okey. Sure. Macam pengalamannya Cik Zaridah. Okey. InsyaAllah. Biasa buat Ini terus terang macam. Okey. Tidak merasa apa-apa, maknanya tu tak ada sikit rasa belas dan sebagainya. Kalau seseorang memerlukan bantuan, pertolongan, kita akan lihat nanti ayat di mana Allah menyatakan ciri-ciri orang-orang yang perlu dibantu walaupun kadang-kadang dia tidak pernah memintanya. Salah satu di antaranya ada yang kita sertakan firman Allah. Yang akhirnya adalah yamna'un al-ma'un ini, orang yang bercirikan demikian, dia bukan sahaja tidak membantu, dia tidak mendorong, menggalakkan orang lain untuk membantu. Yang lebih dahsyat lagi, macam apa yang diperkatakan oleh Cik Zaridah, yang adik-beradik daripada membebel tu, maknanya dia menyalahkan orang yang meminta-minta. Padahal yang meminta-minta pertolongan itu memang memerlukan. Dan sebagainya. Engkau, dia lah tak nak bantu, tak nak tolong. Saya tidaklah sedahsyat tu pakai jotos ke apa ke. Umpamanya lah dia katakan, engkau kan kuat kerja, kenapa tak kerja? Umpamanya, umpamanya lah, dan sebagainya. Dan al-ma'un ini sesuatu yang sedikit tetapi ada nilainya. Apa juga pun. Seumpama suatu barang yang asas, yang tidak patut ditolak jika diminta, seperti air, api, garam. Orang tu nak masak, contoh je, garam dia habis. Lalu dia ketuk rumah Cik Zaridah, minta sikit garam aja. Dia tak nak beri, dia bebel. Bebel. Umpamanya lah contoh. Maknanya tu. Padahal, kalau masakan sedap macam mana, tanpa garam, macam apa? Siapa kata? Pak mertuanya Syawal. Masakan sedap, bau bagus dan sebagainya, tara garam, out. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud katanya, sesungguhnya kami di zaman Nabi menamakan al-ma'un kepada orang yang tidak sudi memberi pinjam timba dan periuk. Timba dan periuk. Timba apa? Gayung gayung untuk sebagainya lah, bukan TIMBER. Okey. Untuk apa? Untuk ambil air dan sebagainya lah, dan juga periuk untuk masak. Benda-benda yang asas, yang penting. Dimaksudkan juga adalah zakat. Sebab itu dalam Islam kalau kita perhatikan, sampai kepada peringkat umpamanya manusia ini dah tak punya hati perut. Dah tak punya hati perut, cuma ada usus je. Jadi dah tak ada sedikit pun belas ihsan untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab itu ada hikmah kewajipan zakat. Akhirnya dengan kewajipan zakat ini, tetap akan terbela dan terbela orang yang memerlukan. Kita lihat syariat Islam begitu sekali. Kalau sampai kepada peringkat
dalam masyarakat tidak ada orang yang bersikap prihatin kepada orang lain untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan, maka pelaksanaan hukum zakat. Sebab itu kalau kita perhatikan, zakat ni wajib. Even pihak pemerintah berhak untuk merampas harta yang wajib dizakatkan. Bab kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi law mana'uni iqala ba'ir. Demi Allah, kalau sekiranya mana'uni, mereka halang aku daripada iqala ba'ir, daripada aku ini mendapatkan tali yang mengikat ba'ir, unta. Tali yang mengikat unta, jangankan unta dia, talinya saja tu wajib keluarkan zakat. Kalau dia tak nak keluarkan, aku akan rampas. Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Itulah kalau kita lihat hikmah zakat dalam Islam adalah sampai kepada tahap yang demikian, insya-Allah. Demi memastikan orang-orang yang memerlukan bantuan mendapat hak mereka. Seperti mana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, sifat pendusta agama plus penghalang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat memperkatakan tentang siapa? Bapa kepada Khalid, Al-Walid bin Al-Mughirah. Firman Allah, ciri orang berkenaan adalah manna'il lil khair, orang yang menghalangi. Manna', ini daripada perkataan yamna'una tadi itu. Manna'il lil khair, yang menghalangi amal-amal kebajikan. Mu'tadin asim, yang mu'tad, yang melanggar hukum hakam agama, ataupun yang kata orang tu melepasi, melampau batas. Asim, lagi amat berdosa. Surah Al-Qalam. Balasan bagi orang-orang yang menghalangi kebaikan dari dilakukan, seperti mana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 24 dan 25. Ayat ni pun pernah kita lalui. Al-Qiyam. Setelah tiap-tiap orang dibicarakan, Allah berfirman kepada malaikat, dua orang malaikat, Al-Qiyam, campakkan. Padahal satu malaikat je dah cukup. Tapi ini sebagai nak menggambarkan bahawa kalau dia nak lari ke kanan, malaikat akan nak pegang sebelah kanan. Kalau dia nak lari sebelah kiri, malaikat akan di sebelah kiri. Campakkan kepada malaikat itu, humbankan ataupun campakkan al-qiya fi jahannama, humbankan oleh kamu berdua ke dalam neraka, kulla, setiap kafarin anid, iaitu orang yang degil dalam kekufurannya. Anid ni degil, kafar teramat kufur, kepala bat punya orang. Manna'il lil khair, sama macam ni, iaitu yang sering menghalangi kebajikan dari dilakukan. Mu'tadim murib, yang melanggar hukum agama, lagi yang meragukan. Murib, daripada perkataan raiba, la raiba fi. Murib ni orang yang ragu-ragu, yang tidak yakin. Kita boleh refer lah ayat 24 dan 25 surah. Sikap pendusta agama, bila kita senaraikan balik daripada awal, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang bersikap zalim, yang tidak pedulikan ataupun menganiaya anak yatim. Kemudian di samping itu, dia adalah bakhil terhadap orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil
Miskin maknanya tidak memberi makan kepada orang. Miskin maknanya bakhil lah. Ini yang kedua. Kemudian di bahagian yang kedua, orang yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai terhadap salat. Kemudian alladzina hum yura'un, yang bersifat riya. Ini dah banyak kita perkatakan minggu lepas. Maknanya yang menunjuk-nunjuk, yang menampak-nampakkan. Bila buat baik, dia menampak-nampakkannya, menunjuk-nunjukkannya. Ini telah kita bahaskan panjang lebar, walhamdulillah, dalam pertemuan kita yang lalu. Dan wa yamna'unal ma'un, tidak membantu keperluan orang. Inilah pendusta agama. Apa pasal yang nombor 3 tu tengah-tengah dibolkan tak khusyuk. Tak, maksud saya itu dalam senarai ini, kenapa yang ini saja dibolkan? Solat tu tiang agama. Yang kalau tolong tak berlaku zalim kepada anak yatim, bukan tiang agama. Okey. Perkara pertama yang akan ditanyakan, kalau solat pas, yang lain-lain baik pun paslah. Pas, insya-Allah. Ya, Tuan Haji Rahim tadi ada nak bertitah sesuatu. Macam mana? Oh, solat ibarat backbone, tulang belakang. Tak ada tulang belakang, tak boleh rukuk, tak boleh sujud, tak boleh jatuh. Okey. Tanha anil fahsya wal munkar. Sadaqallahul azim. Orang kalau pangkat peringkat imam-imam ni kan, lain ayat Quran saja keluar. InsyaAllah. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi bila lalai terhadap solat, dia pastinya akan tergelumang dengan yang lain. Alhamdulillah. Ada yang lain nak share ke apa? Kalau tadi kesimpulannya, sebab solat itu kerana tak khusyuknya, maka solat yang menjadi tiang agama dan ibarat backbone bagi segala kebaikan, kalau tak dijaga, yang lain pun akan terbengkalai. Maknanya kerana dia tu paksinya adalah dapat mencegah daripada segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya. Okey, itu antara input yang baik yang boleh kita simpulkan. Kenapa image ni ada? Dekat 5 minit saya tak cari yang sesuai. Me. Deny. Oh, ni. Maknanya sikap pentingkan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri. Okey. Alhamdulillah. Seharusnya kebaikan itu begin with us. Bermula daripada diri. Bermula daripada diri kita sendiri. Bila kita pentingkan diri sendiri, maknanya kita deny
kepentingan dan keperluan orang lain. So, hidup ini sebenarnya hakikatnya adalah kita perlukan orang lain. Tak masyarakat pun still okay, kita tetap perlukan. Yes. Bayangkan kalau saya dalam keadaan kesedihan, masalah, macam-macam masalah ada. Saya jumpa Tuan Haji Syahri kita. Tuan Haji Rahim pun boleh. Umpamanya, saya jumpa. Pertama sekali yang saya terlihat daripada beliau adalah senyuman, kuntuman senyuman yang manis. Umpamanya. Dengan sendirinya, kalau tak 100%, kalau tak 50%, tapi ada di sana persen-persen yang akan terhilang. Hanya kerana sedekah senyuman yang beliau berikan. Belum lagi beliau cakap beliau yang cukup lembut, lunak, memberi galakkan. Contoh je. Ada ni, beliau puasa Syakban. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyuman yang kamu untungkan di wajah, di hadapan saudaramu adalah sedekah. Senyum tu adalah sedekah. InsyaAllah slide terakhir pun. Jadi kita lihat, kalau itu dah tak ada dengan sendirinya, maksudnya itu adalah daripada solat ni. Sebab itu kalau kita lihat antaranya solat hikmah, puasa setahun sekali, zakat setahun sekali, itu pun yang mampu. Haji seumur hidup sekali jika berkemampuan dan tak ada COVID, dan sebagainya. So wajib. Kalau dah pernah buat sekali, dah tak payah nak buat lagi pun still okey, sebab kewajipan seumur hidup sekali. Tapi solat, semalam dah solat, tadi pagi dah solat, nanti zuhur nak kena solat juga. Ini yang minimum lah, yang fardu dan sebagainya. Ini yang tadi saya sebutkan. Hakikatnya ada sebahagian manusia yang memerlukan, tetapi dia tidak meminta-minta. Maka menjadi tanggungjawab masyarakat untuk bersikap prihatin terhadap mereka. Dia tak pernah cakap saya perlukan bantuan, saya tak ada perbelanjaan. Dia tak pernah cakap. Dia tetap bersama-sama, bertemu, senyum dan sebagainya. Tapi dalam pada itu dia memerlukan. Bak firman Allah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya, menetapkan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah. Ikhwah, sedia maklum asal sejarah Raudah di Madinah. Kalau Raudah di Bukit Batok kita tahu lah. Raudah di Madinah. Apa asalnya tempat tu? Baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Okey, itu hadis. Okey, tapi asal tempat itu, kenapa dinamakan Raudah? Disitulah adanya segolongan sahabat yang boleh dikatakan rata-rata mereka adalah
lil fuqara ahlus suffah. Mereka di situ memang mereka bukan malas kerja, suka hang out dekat situ. Saya kata demikian kenapa? Sebab ada orang, ini dalam lingkungan MKS sajalah. Ini live stream pula. Okay, tak apalah. Ada dulu saya pernah jumpa hamba Allah ni, dia suka tidur kat masjid lama. Suka tidur kat masjid lama. Bila cek-cek sebenarnya dia ada kondo, tapi suka tidur kat masjid lama. Malas kerja, tak nak kerja. Sebab dia gunakan dalil ini, saya nak jadi macam orang ahli suffah. Bagus. Ahli suffah ni, antara mereka adalah memang orang-orang yang seumpama siapa tahu, Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Bila mula-mula masuk Islam, dia tak ada saudara mara. Dia pernah menjadi hamba dijual oleh orang-orang Bani Quraizah. Orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Jadi bila dah dia bekerja, bebaskan dirinya, dan dia tak ada siapa-siapa pun lagi, sebab dia orang Parsi kan. Dia duduk ni, salah seorang di antara mereka yang duduk di Raudhah, itulah Suffah. Jadi mereka ni tak pernah meminta-minta, tapi antara sumbangan mereka, uhsiru fi sabilillah ni adalah mereka pastikan setiap ucapan Nabi mereka hafal. So kalau kita baca sejarah Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah banyak bergantung kepada, sebab Abu Hurairah bila masuk Islam, Abu Hurairah masuk Islamnya, dia datang ke Madinah bila? Selepas Khaybar. Khaybar bila? Tahun ke-7 Hijriah. Maknanya Nabi wafat di awal tahun 11 Hijriah, sekitar 3 tahun lebih hidup bersama Nabi. Tapi yang terbanyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. So daripada mana sumber-sumber hadis ini Abu Hurairah dapat? Antaranya itulah ahli suffah. Jadi orang-orang ini fuqara. Fuqara illadzina uhsiru, yang menentukan dirinya. Itu yang kita katakan, mereka bukan nak hang out, bukan nak habiskan masa, malas kerja, tidak. Tapi mereka tak nak termiss. Antaranya ayat yang diturunkan, mereka akan menghafal, mendengar hafal dengan jitu, dengan tepat, sabda-sabda Nabi dan sebagainya. Sebab itu Abu Hurairah sendiri pernah minta daripada Nabi, dia tak minta lain tau. Beliau Abu Hurairah kan berasal dari mana? Yaman kan? Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani, asalnya orang Yaman. Dia masuk Islam lebih awal lah, tapi dapat berhijrah bertemu Nabi tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-7, sorry. Jadi beliau cuma minta daripada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Rasulullah tanya, apa yang saya nak doakan awak? Doakan saya kuat hafal. That's it. Itu je. Itu yang menjadikan beliau, paling banyak meriwayatkan hadis, lebih daripada Ummul Mukminin, lebih daripada Anas bin Malik dan sebagainya lah. Okey, ala kulli hal. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard, yang tidak berupaya mengembara di bumi, tidak berupaya mengembara di bumi. Antara mereka adalah sahabat-sahabat yang, maaf ya, lanjut usia. Yang lanjut usia, yang kalau nak kena vaksin pun kena minum air paling tidak 250 ml dan sebagainya. Ada di antara mereka yang, maaf cakap, cacat. Ada di antara mereka buta. Ada di berbagai segi. Ada di antara mereka yang tak begitu kuat. Jadi kalaulah ada peniaga-peniaga yang nak belayar, bawa barang-barang dagangan dan sebagainya, mereka tak boleh ikut. Sebabnya
Aku perlukan seorang yang boleh deliver Grab ke ini ke apa ke, orang yang ada kekuatan, jadi untuk berniaga, bekerja dan sebagainya. Jadi orang-orang seperti ini Allah firmankan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Mereka itu disangka oleh orang kaya, sama ada Muslim ataupun non-Muslim, yang tidak mengetahui keadaan mereka kerana mereka menahan diri dari meminta-minta. Itu yang kita katakan tadi. Mereka berhak dibantu, tapi mereka tak minta. Orang tak kenal, orang tak tahu. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Allah katakan, kau kenal Muhammad, kau tahu. Kau tahu keadaan mereka. Sahabat-sahabat ini, macam kita katakan tadi, seumpama siapa? Salman Al-Farisi, dan sebagainya. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Wa ma tunfiqu min khairin. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan dari harta yang halal, fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Kita boleh refer surah Al-Baqarah ayat 273. Ada di sana orang-orang yang perlu dibantu. Jadi sistem kita di Singapura, macam mana Muiz mengenali fakir miskin? Bagaimana? Caranya, bila dibuka application dan sebagainya, maka orang fakir dan miskin akan apply. So, kalau Muiz melihat tak ini, pas ke tak pas ke, akan difilter lah, akan disaring dan sebagainya. Sebab itu, antaranya dicentralisekan sebelum ke Muiz di masjid-masjid. Dan di masjid-masjid ni ada SDO-nya, Social Development Officer-nya. Mereka yang akan menyaring. Itu yang mengapply, yang submit form. Tapi kalau ada di sana yang perlu dibantu, yang tadi, yahsabuhumul jahilu aghniya, yang disangka dia tak perlukan. Dia kaya, ada duit, alhamdulillah. Minat ta'affuf, daripada meminta-minta. Salah satu di antaranya yang ada warga emas. Nama warga emas, dia tak ada emas. Tapi dia ialah dalam waktu yang sama dia memerlukan. Kita tahu kan? Ta'rifuhum bisimahum. Kalau kita tahu, menjadi tanggungjawab kita. Ini termasuk dalam nak mencegah wa yamna'unal ma'un. Menjadi tanggungjawab kemasyarakatan kita untuk bantu mengapplykannya, mendapatkan bantuan untuknya. Ini macam saya pernah share, pernah confirm, sedikit masa dahulu, bila mana saya bertugas di Masjid Al-Kaf dulu, di daerah kaki bukit, kami ada, we call it client lah, orang yang perlu dibantu, beneficiary. Dia mak umur 90 lebih, anak umur 70 lebih. Mak bedridden, anak perempuan yang dah umur gitu, ialah belum ketemu jodoh, tinggal berdua yang sering sakit-sakit. Berdua je di rumah sewa. Makan hari-hari macam mana, cik? Bila di interview, itulah kalau ada jiran-jiran yang kasih, dan sebagainya. Kita nak hantar beras, dia bilang terima kasih lah nak, tengoklah stor makcik ni, beliau boleh buka kedai beras. Tapi beras diberi, beliau nak masak, PUB bill kena potong. Apa?
Ini kena potong. Lampu tak ada, kena potong, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang mungkin tergolong dalam golongan mereka tak meminta-minta sebab tak tahu daripada mana nak minta. Tapi macam itulah jiran, di samping membantu, maka menjadi tanggungjawab jiran juga untuk memberitahu kepada yang lain, share kepada yang lain. Ini wala yahuddu ala ta'amil miskin tu kita perlu elakkanlah. Ini termasuk dalam memberi galakkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Kebakhilan perlu dihakis. Hakikat solat ialah membebaskan jiwa. Itu tadi yang kita diskuskan. Jiwa manusia yang kebakhilan dari apa? Mana boleh yang kat sini membebaskan jiwa manusia dari dari sifat bakhil. Yang kebakhilan, yang bakhil maknanya tu dari sifat bakhil. Orang riak dalam solatnya masih dikekang oleh perasaan bakhil. Ni yang saya nak minta kita discuss. Orang riak dalam solatnya masih dikekang oleh perasaan bakhil, sekalipun dengan barang-barang yang tidak diperlukannya lagi. So, macam mana orang yang riak tu dalam solatnya masih dikekang, masih dikontrol oleh perasaan bakhil? How? Dia solat, tapi dia riak dalam solatnya. Dalam waktu yang sama, kerana dia dikekang oleh penyakit sifat bakhil ni, kudu ni. Yalah, termasuk sekalipun, makna tak nak memberi pun, sekalipun dengan barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Dia ada 4 periuk, kasihlah orang 1 periuk ke apa ke, tak perlu kasih isi dia, kasih periuknya. Kat mana linknya tu? Orang riak dalam solat masih dikekang oleh perasaan bakhil. Ada nak share ke apa ke? Pada saya lah, saya melihatnya, Allahu'alam, saya perlukan input tambahan. Riak ni dia bukan perbuatan ikhlas. Dia solat, tapi dengan tujuan nak tunjuk-tunjuk kebaikan. Kebaikan, ibadat dia. Umpama dia solat, sebagainya kan. Tapi, sifat bakhil itu masih melekat pada jiwa dia. Okey. Tapi takkanlah dia solat dia bawa periuk. Allahu Akbar kan. Okey, thanks. Seorang diri, kita dah katakan yang lepas, kita setuju riak ni tak datang begitu je, dia berperingkat-peringkat kan, daripada ujub kemudian seterusnya kan. Jadi riak ni dia nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Jadi kalau sendiri saja belum dapat tunjukkan kepada orang, itu mungkin tahap ujub dia kan, dia rasa kagum dengan ibadat aku dan sebagainya. Hakikat solat membebaskan jiwa dari kebakhilan, dari sifat bakhil. Why? Salah satunya saya lihat adalah kerana kita ini adalah hamba Allah. Dan di dunia ini, di muka bumi Allah ini, bukan
Tadiru. Me. Yes. Bukan kita dok fikir kita aja. Kita saja yang hidup di atas muka bumi Allah ini. Aku punya suka, aku nak buat, aku punya suka lah. Ini rumah aku ber. Yelah rumah kau. Rumah kau tu sebelah rumah orang lain tak? Aku punya mulut, suka hati aku lah, aku nak cakap. Kau nak peng ke, nak zeng ke, nak apa ke, aku punya mulut, suka hati aku lah. Betul kau punya mulut, tapi mulut kau pair dengan aku punya telinga. Habis kalau orang lain yang tak berbahasa dengan kau cakap dengan aku pakai earpod apa, earplug ke, airpod ke dan sebagainya. Wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha yukhlifu. Apa saja yang kamu korbankan di jalan Allah, Allah akan gantikan. Itu dasar iman. Dasar orang yang mendirikan solat. So orang mendirikan solat yang tidak sahun, dia tahu, hayati, dia dia okey, orang yang macam ayat yang baru dibacakan oleh Al-Fadhil. Solat bukan hanya setakat kebaikan yang dalam kita berdiri menghadap kiblat atas sejadah, tapi dia tercerna. Cerna is what? Tertempias. Tempias is what? Okey. Di luar solat. Dan bila di luar solat, kita as a hamba Allah, kita mesti living with others. Kita hidup bersama dengan yang lain ber. Di luar solat. Itu yang dalam kategori orang lalai solat yang pernah kita bahaskan. Oh, itu masa tu dia you tak ada. Kategori orang. Yes. Betul. Yes. Nasib baik tak datang. Sebab tu solat ni bukan maknanya solat orang itu khusyuk. Subuh tadi garanti khusyuk zuhur nanti. Tapi in between lepas subuh dengan sebelum zuhur, ada something yang tak kena dia buat. Tak kena dia cakap. Umpamanya. So itu boleh menjejas zuhur dia. Tapi bukanlah bermakna Allah maha penyayang, maha pengasih. Bukan maknanya tu engkau dah ini kau tak boleh, dah graf gini turun, kau tak boleh naik balik. Tak. Sebab itu solat ini adalah peluang demi peluang yang Allah berikan. That's why bukan solat itu kita buat seminggu sekali. Walaupun seminggu sekali nak kena book. Kita buat hari-hari. Dan hari-hari itu lima waktu. Awal pagi, tengah hari,
penghujung petang, awal malam, malam. Maknanya, ikatan kita dengan Allah ni jangan direnggangkanlah. Jangan direnggangkan. That's why tadi ada hujah. Solat itu tulang belakang agama. Solat itu tiang seri agama. Man aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikannya. Al-Imam Ibn Katsir menyatakan apa? Dalam Al-Quran tak pernah Allah sebut kerjakan solat. Dirikan solat. Dia akan mengusahakan sesempurna mungkin solat dia. Termasuklah sifat bakhil. Bakhil berdasarkan kepada sifat yang berasaskan, berakarkan. Akar, roots. Apa dia? Pentingkan diri sendiri. Itu bakhil. Itu bakhil. Kalau masih pemurah dengan cikgu murni pun masih belum bakhil sangat. Kenal cikgu murni? Sekalipun dengan barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Untuk beri. Walaupun bisyiqi tamrah. Separuh belahan kurma pun. Macam tadilah, macam Cik Zaridah tadi, Cik Zaridah. Cik Ida menyatakan bahawa dia takut habis. Aku kasih, apa aku dapat? Mana bahagian aku? Sayyidina Ali pernah dipuji Allah kan? Yang memberikan cincinnya wahum raki'un, sedangkan mereka dalam keadaan rukuk. Apabila ada orang yang datang meminta-minta, pada ketika rukuk Sayyidina Ali tak ada apa-apa. Kita mungkinlah sedang rukuk, poket ada credit card, mungkin kan? Ada handphone, pay now, mungkin. Tapi zaman Sayyidina Ali, apa yang ada rukuk ni, kita memandangkan ni, terpandang cincin. Itu yang ditanggalkan, itu yang diberi. Macam mana? Datuk, saya dah beri pada orang miskin. Laki-laki ke perempuan? Okey, ala kulli hal. Gambaran Allah di surah Al-Ma'arij. Ada ini semua ada dalam slide yang diperkongsikan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu, mohon maaf bagi yang berpuasa Isnin, berpuasa Sya'ban. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Lagi bakhil, kedekut. Apa beza bakhil dengan kedekut? Bakhil bahasa Arab, kedekut bahasa Melayu. Wah, ya betul juga Sepatu boot. Sepatu bahasa apa? No, bahasa Spanish. Sepatu. Sapatu. Apa? Sport? Posisi air lah. Asalnya lah Melayu, dia slang sikit kan. Tapi Spanish kan?
No. Ya, Portugis Okey. Adik-beradik lah sebelah-sebelah. Okey. Kedekut, bakhil, kedekut, khuliqah, diciptakan. So maknanya ini sifat ada dalam diri kita. Sifat ada dalam diri kita. Maknanya jika seorang isteri umpamanya masih kasihlah peluang abang kahwin satu lagi, tak boleh bang. So dia kedekut untuk menge-share suami dia dengan wanita lain. So itu memang sifat semula jadi. Sifat semula jadi. Antara kata Sayyidina Ali apa? Sifat yang terpuji bagi seorang lelaki-lelaki apa dia? Saya tak tahu nak mengulas macam mana Tuan Syirahim. Sifat cemburu laki-laki. No, bagi laki-laki baik, bagi perempuan tak baik. Cemburu. Yes. But perempuan kalau laki-laki dia cemburunya itu cemburu nampak. Dia melihat demi menjaga kebaikan dan mas'uliyah, tanggungjawab dia. Tapi kalau perempuan dia cemburu buta. Tapi itu bukan kata-kata saya. Ini antara kata-kata hikmah Sayyidina Ali kan. Sifat yang baik bagi perempuan yang tak baik bagi laki-laki. Yang baik bagi wanita, tak baik bagi lelaki. Apa dia? Okey, bakhil. Okeylah, ala kulli hal. Dia bakhil tu kerana dia dapat menjaga harta suami dia. Suami pula beli. Umpamanya kan. Jadi halu'a, bakhil kedekut. Wa idza massahu syarru jazu'a, apabila ia ditimpa kesusahan dia sangat resah gelisah. Jazu'a, asyik sesak. Halu'a pun resah gelisah, jazu'a pun resah gelisah. Ini terjemahan yang saya jumpa lah. Kalau kita perhatikan asal perkataan jazu'a ini, maknanya dia tak stabil. Cepat keluh kesah, cepat menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, cepat putus asa, itu jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a, apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil. Manu'a ni maknanya cegah tadi lah. Yamna'una tadi tu, yamna'un al-ma'un kan. Manu'a maknanya dia mencegah, sangat bakhil, kedekut. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan solat. Allazina hum ala salatihim daimun. Kalau dalam surah Al-Ma'un, allazina hum an salatihim, tentang berkenaan solatnya. Ala salatihim di sini, orang yang mengerjakan solatnya secara tetap. Maknanya dia jaga solatnya, jaga waktunya, jaga adab-adabnya, jaga semualah. Semua. Kalau dia ada family, dia menjaga solat family dia. Mengingatkan, ni jangan, asar dah buat belum, masih tengok Hindustan aja ni. Hindustan 3 jam. Cerita dia panjang. Jadi, ingatkan. Itu ala salatihim daimun. Ada lagi ke? Sabtu petang siaran untuk. Ada
Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri dari meminta. Sa'ili wal mahrum. Dia miskin tapi dia tak nak meminta, macam kita katakan tadi tu. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka yang percayakan hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal soleh sebagai buktinya. Kita boleh refer surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 26. Yang ingin kita lihat adalah slide tadi, di mana illal musallin, ini adalah pengecualiannya. Allah mengecualikan orang-orang yang ala salatihim daimun. Perkataan daimun tu, iaitu dibuat secara konsisten, secara tetap. Dan dia buat tu bukan buat saja, tapi dia mendirikan. So, kita berada di penghujung sebelum kita khatam dan kita selesai daripada surah Al-Ma'un ini. Antara pengajaran daripada surah, minta maaf Cik Ida kalau baru ambil gambar, gunakan image. Celaan Allah terhadap orang-orang yang mendustakan agama dan balasan di akhirat, iaitu mereka yang bercirikan sifat dan sikap berikut: tidak memberi perlindungan, yadu'ul yatim, kepada anak yatim. Termasuklah kita dah katakan anak yatim ni perlukan apa? Perlindungan, sara hidup, belayan kasih sayang. Tidak memberi makan, bahkan tidak membuat sebarang dorongan untuk membantu orang-orang miskin. Orang-orang miskin, dia taklah beri makan, dahlah tidak beri makan. Dia tidak membuat dorongan kepada orang lain. Macam kita katakan tadilah, sepatutnya dia bantu. Tak ada, kalau dia pun tak tahu macam mana nak apply bantuan, dapatkan bantuan, dia boleh mengusahakannya dengan cara yang lain. Pergi tempat orang lain ke, jiran ke, kau tahu tak cara begini-gini? Umpamanya lah, whatever. Islam memberikan dasar saja. How to, caranya tu macam mana, itu terpulang. Lalai dalam ibadah solatnya, allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un. Riak dalam amalan dan kebajikan yang dilakukan. Bukan maknanya amalan kebajikan tak dilakukan. Dilakukan, tapi riak. Sebab itu dalam amalan dan apa juga kebajikan, dasarnya adalah ikhlas. Hamba Allah dengan hamba Allah. Saya pernah share lah, mungkin bernada macam nasihat. Nak kata nasihat macam bagus je kita ni, sebenarnya tak bagus. Tanggungjawab kita terhadap sesama hamba Allah. Kita disuruh apa? Saling bantu-membantu. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita saling bantu membantu. Yang ini bila susah, yang ini bantu. Yang sebaliknya lah, yang ini bila susah, yang ini pula yang bantu. Sekarang yang ini susah, hamba Allah ini yang perlu dibantu. Yang ini dia kurang upaya untuk membantu. Apa yang harus dilakukan?
Dia cari jalan, dia mengusahakan untuk another hamba Allah yang lain membantu. Sebab dia sendiri tak ini. Tapi kalau dia fikirkan nak membantu hamba Allah ini, how much my commission? Itu yang payah. Nak bikin solar kat Sarawak, umpamanya sekolah-sekolah di Sarawak tak ada elektrik dan sebagainya, gunakan kuasa solar. How much? Contoh je lah. Dan sebagainya. Inilah, biar kita jadi medium, sama ada kita ini membantu apa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-Nya. Mungkin Allah nak berikan kepada si fulan, tapi through us, melalui kita. Kebetulan kita pula tidak berada. Biarlah kita tetap menjadi ejen kepada yang lain untuk memberi bantuan. Itu dasarnya Islam ajarkan. Akhirnya bukan kita ini jenis hamba Allah yang duk fikir diri kita sendiri. Aku rasa aku dah hidup alhamdulillah, dah okey. Tak. Kita terus sentiasa. Ini semua berteraskan kepada ikhlas dan mencari keredaan Allah. Kan kita bacakan ayat daripada yang Cik Haji Aitun kemudian share dari surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Allah perintahkan Nabi supaya konsisten bersama dengan orang-orang yang seperti ini, yang mengharapkan ganjaran daripada Allah. Macam tadi Ahlus Suffah contohnya. Nabi perasan mereka perlu dibantu. So Nabi sendiri tak berkemampuan untuk menampung hidup mereka, tapi Nabi sediakan ruang kepada sahabat-sahabat ini duduk kat sini. Jadi bila mana ada yang keluar nak hulurkan sikit ke apa ke, silakan. Ada yang bukan hulur. Ada yang saya ni cuma, contoh saya cuma ada sebungkus je nasi. Kita makan sama-sama lah. Share. Bila share, konsep sharing tu apa? You and I adalah hamba kepada Allah. Itu share. Ini nikmat yang Allah beri. Sebenarnya Allah beri pada saya dan pada awak. Kita berkongsi. Riak, dia nak tunjuk dia ada lebih daripada orang lain. Kan dah up lagi tu. Tidak peduli dalam memberikan bantuan walaupun semestinya dilakukan. Wa yamna'unal ma'un. So alhamdulillah kita selesailah daripada syarikat. Semoga kita terpelihara dari sifat-sifat demikian. Amin. Allahumma amin. Indahnya agama kita. Kita di sini adalah bersaudara. Kita di sini adalah satu jamaah. Kita di sini adalah ibadullah, ibadur rahman, allazina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di atas muka bumi ini dengan merendah diri. Yes.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil, dia tak tahu apa, dia ajak berdebat ke apa, selamat, selamat. Maknanya tu dia akan tidak membalas dengan cara yang sama. Inilah akhirnya kita senyum adalah sedekah, macam disebutkan tadi kan. Senyum adalah sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Tak kira lah nak senyum macam mana ke. Suka hati. Ha? Memang tak ada. Sebab slide ni pernah di-share sebelum ni. Ya? Apa dia? Membuat orang tersenyum? Boleh? Itu yang payah. Nak senyum, yes, mudah. Tapi nak buat orang tersenyum. Jadi kalau kita lihat kepada Allah mencela orang-orang yang yukadzibu biddin, adalah orang-orang yang rasa payah untuk membuat orang lain tersenyum. Hakikatnya adalah hidup ini adalah hidup bersama, kongsi hidup, berkongsi nikmat Allah, berkongsi muka bumi Allah. Tidak ada satu perkara yang kita buat tidak ada efeknya kepada manusia lain. Tak ada. Tak ada. Cuma orang lain tu terperasan ataupun tidak, dikhususkan, ditujukan ataupun tidak, itu another issue lah. Okey, Alhamdulillah. Selesai kita daripada surah Al-Ma'un ini. Walhamdulillah. Terima kasih di atas sokongan, kehadiran maupun yang lainnya yang berterusan sehingga kita dapat sama-sama menghayati surah ini. Akhirnya kita rasa semakin kita ini semakin apa ya? Itu pertama. Kedua, semakin tua, semakin kita ini rasa macam kita ni tak ada benda. Tak ada apa-apa. Kecuali kalau kita ini mahu menjadi hamba Allah dan saudara kepada hamba Allah. InsyaAllah. Baik, surah berikutnya surah apa? Selepas Al-Ma'un. Surah Al-Kawthar. Oh, macam ni tak boleh jadi imam solat tarawih ya? Ha? Kalau solat tarawih kan dia ikut susunan, makin gostan, makin gostan. Ha? Al-Kawthar kan? Just nice lah. 3 ayat, mudah-mudahan tak drag. Sebab kita nak habis cun-cun, Ramadan pun datang kan? Ya, InsyaAllah. Amin, amin. Baik, terima kasih. Ada soalan ke? Ada sharing yang lain? Kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama. InsyaAllah kita mudah-mudahan diberkati dalam bulan Sya'ban yang kita sedang berada dalamnya ini, dan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang memang kita nanti-nantikan ketibaan dan kedatangannya insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.